Okay, hari ni kita akan sambung lagi subtopik yang pertama, 2.1. Okay, sebelum ni awak belajar tentang sel kan? Apa itu sel? Okay, sel tu unit asas bagi sesuatu organisma. Yang membentuk suatu organisma tu, yang paling asasnya adalah sel. Dan awak dah belajar apa fungsi sel dan apa struktur yang ada dalam sel. Sel haiwan lain, sel tumbuhan lain kan? Dia punya struktur dan fungsi dia. Okey, hari ni kita nak belajar tentang pembentukan suatu organisma. Okey, macam mana organisma tu terbentuk. Organisma tu kalau cikgu cakap organisma, maksudnya awak tahu organisma tu adalah benda hidup. Okey, jadi dekat kita kelaskan benda hidup tu kepada dua lah, iaitu haiwan dan tumbuhan. Jadi kita ni manusia dalam kategori haiwan. Okey, kita dalam kategori haiwan lah. Maksudnya kita punya sel tu sama dengan sel haiwan. Okey. Jadi kita tengok macam mana organisma tu terbentuk. Okey, daripada unit asasnya iaitu sel. Okey, kemudian sel tu kita dah belajar kan? Sel tu dia ada fungsi dia yang spesifik. Okey, kemudian sel-sel tu yang ada fungsi yang sama tu, dia akan bergabung membentuk tisu. Okey, contohnya hari tu kita ada belajar kan sel apa yang awak dah belajar hari tu? Sel apa? Siapa ingat? Ingat lagi tak? Sel apa yang kita dah belajar hari tu? Ada beberapa jenis sel kan yang awak belajar? Sel darah merah. Ya, betul. Ada sel darah merah, ada sel saraf kan? Ada sel otot. Okay? Sel darah merah. Betul. Sel darah putih. Ya, sel darah putih, sel darah merah. Pembiakan. Sel pembiakan. Okey, betul. Sel pembiakan. Okay, jadi sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama. Okey. Sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama, dia akan bergabung membentuk tisu. Okey, kemudian tisu tu pula dia tisu-tisu yang berlainan ni dia bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi dan membentuk, kita namakan organ. Okey, tisu-tisu bekerjasama dan membentuk organ. Okey, kemudian beberapa organ pula yang mempunyai fungsi yang berbeza tapi dia bekerjasama dalam untuk satu tujuan dan membentuk sistem. Okey, nanti kita akan tengok apa sistem yang ada dalam badan kita ni. Dan akhirnya semua sistem tu dia bekerjasama untuk membolehkan organisma tu berfungsi dengan baik. Okey, jadi ini adalah urutan organisasi sel lah. Maksudnya daripada macam mana kita ni, organisma, benda hidup ni dia terbentuk. Contoh cikgu tunjukkan organisasi sel dalam haiwan. Contohnya kita tengok sel epitelium. Okey, sel epitelium ni dia akan bergabung membentuk tisu epitelium. Tadi kan cikgu cakap tisu ni adalah gabungan sel yang sama fungsi dia. Okey, gabungan sel yang sama fungsi dia membentuk tisu. Okey, kemudian tisu ni pula dia bergabung membentuk organ. Okey, tapi dalam organ, contoh ni organ perut. Okey, dalam organ ni ada banyak tisu lah. Ada tisu otot, ada tisu epitelium, ada tisu saraf. Okey, jadi tisu yang berlainan fungsi ni akan bergabung membentuk organ. Okey, kemudian organ ni pula ada beberapa organ yang berbeza, dia akan bekerjasama untuk membentuk sistem. Okey, contoh dalam gambar yang cikgu tunjukkan ni sistem pencernaan. Maksudnya dalam sistem pencernaan, organ-organ yang terlibat adalah mulut, esophagus, perut, usus kecil dan usus besar. Jadi organ-organ yang berbeza ni dia bergabung membentuk sistem pencernaan. Okay, dan seterusnya sistem-sistem ni bekerjasama membentuk kita lah organisma ataupun benda hidup. Okey. Okey, ini pula contoh organisasi sel dalam tumbuhan. Okey, yang pertama sekali sel epidermis. Okey, contohnya sel epidermis dia bergabung membentuk tisu epidermis. Kemudian tisu epidermis ni dia bergabung dengan tisu lain membentuk daun. Daun ni pula dan batang dan akar ni pula dia bekerjasama
okey, dalam sistem pengangkutan. Okey, sistem pengangkutan air lah. Tumbuhan kan perlukan air. Jadi macam mana air tu diserap, okey? Inilah melalui akar, kemudian dia lalu batang terus ke daun. Okay, dan sistem-sistem ni bekerjasama untuk membentuk organisma, iaitu tumbuhan lah, pokok ke, pokok mangga ke, pokok durian ke. Okay, jadi ini adalah organisasi sel dalam tumbuhan. Okay, jadi seterusnya kita akan tengok apa sistem yang ada dalam badan manusia. Ada 11 sistem. Okay, dalam badan manusia ada 11 sistem yang setiap sistem tu dia menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Okey. Jadi setiap sistem tu adalah sangat penting lah untuk kita manusia. Kalau satu ada masalah, kita punya badan pun akan jadi ada bermasalah lah. Okey, setiap sistem ni dia ada beberapa organ, okey, yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu fungsi yang khusus. Okey, maksudnya dalam satu sistem ni dia bukannya satu organ sahaja, dia mesti terdiri daripada lebih daripada satu organ, dan organ-organ ni dia akan bekerja sama, bersatu padu untuk melakukan fungsi yang khusus. Okey, fungsi sistem itulah. Okey, dan fungsi semua sistem ni dia mesti berkoordinasi. Koordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Maksudnya koordinasi ni maksudnya dia bekerja secara teratur lah, teratur dan teratur dan ada aturannya. Ada aturannya. Maksudnya pertama apa? Contohlah sistem pencernaan. Okay, daripada mula kita makan, dia masuk ke esophagus, dia ada aturan dia. Okay, itu berkoordinasi lah maksudnya. Okay, jadi kalau tak betul koordinasi ni, maksudnya kita akan ada masalah lah. Hidup kita dah tak sempurna lah kalau fungsi sistem kita ni diganggu. Okay, so kita tengok dulu sistem yang pertama. Okey, iaitu sistem perkumuhan. Okey, apa fungsi sistem perkumuhan? Okey, sistem perkumuhan ni dia punya fungsi dia adalah untuk menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Okey, ini sangat penting sebab bahan buangan yang tak dibuang daripada badan kita dia akan jadi racun. Okey, jadi akan memudaratkan diri kita balik. Jadi dia kena dibuang. Okey, bahan buangan ni. Jadi organ-organ yang terlibat adalah paru-paru, kulit dan ginjal. Okey, jadi kita tahu kalau kulit dibuang melalui proses perpeluhan kan. Okay, yang paru-paru ni pula dia tapis kita punya pernafasan. Bila kita bernafas kan, kita akan sedut gas oksigen kan, yang kita akan hembuskan karbon dioksida kan. Jadi paru-paru ni lah yang akan menapis apa yang kita hidu tu, apa yang kita sedut tu. Okey, ginjal pula yang akan dia membuang bahan buangan melalui urea kan, air kencing kita tu lah. Dalam air kencing tu ada urea. Okey, dan mineral yang tak digunakan oleh badan dia akan buang melalui air kecil kita tu. Okey. Seterusnya sistem rangka. Okey, sistem rangka. Okey, apa fungsi sistem rangka? Ini sistem rangka ni fungsi dia untuk menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti paru dan hati. Okey, jadi organ-organ kita ni kita tahu kan, organ kita ni dia sangat lembut. Okey, mudah cedera. Jadi sebenarnya sistem rangka ni lah yang melindungi organ-organ kita tu, organ badan kita tu. Okay, dan menyokong badan maksudnya kita boleh berdiri dengan tegak. Macam mana kita boleh berdiri dengan tegak? Okay, disebabkan oleh sistem rangka ni lah, disebabkan tulang belakang. Okay, kenapa kita boleh angkat tangan kita, kita boleh gerakkan tangan kita dengan baik, semua sebab ada tulang yang berfungsi dengan baiklah. Cuba bayangkan kalau tulang tangan kita patah kan, kita tak boleh nak angkat barang pun tak boleh. Kalau tulang kaki patah
Awak nak berjalan pun tak boleh kan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sistem yang seterusnya adalah sistem limfa. Okey, apa tu limfa? Okey, limfa ni dia adalah bendaleh yang berwarna kuning. Dia mengalir di dalam salur darah dan fungsi dia untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Okey, seterusnya sistem pencernaan. Okey, apa fungsi sistem pencernaan? Okey, sistem pencernaan inilah yang berfungsi untuk memecahkan apa saja yang kita makan, okey, kepada bahan yang lebih ringkas supaya badan kita boleh menyerap segala nutrien yang ada dalam makanan itu. Okey, jadi bila kita makan, sistem pencernaan inilah yang akan memecahkan makanan tu kepada karbohidrat, kepada lemak, kepada vitamin A, vitamin D, vitamin K dan seterusnya boleh diserap oleh badan kita. Okey, jadi dalam sistem pencernaan, organ yang terlibat adalah mulut. Okey, makan melalui mulut kan. Okey, kemudian dia lalu esophagus, kemudian perut, usus kecil dan usus besar. Okey, seterusnya sistem otot. Okey, apa fungsi sistem otot? Okey, sistem otot ni lah yang membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Okey, jadi otot-otot yang ada dalam badan ni dan dekat badan kita ni lah yang membantu kita bergerak. Okey, kita gerakkan tangan, kita gerakkan kaki, gerakkan kelopak mata sekalipun ada otot yang membantu pergerakan badan kita. Organ dalaman pula macam contoh jantung kan. Jantung dia berdegup tu kan. Jantung berdegup tu ada sistem otot yang membantu dia bergerak, berdegup. Jantung tu berdegup. Okey, jadi itu namanya sistem otot. Okey, seterusnya sistem integumen. Okey, integumen. Okey, apa dia sistem integumen? Okey, sistem integumen ni adalah sistem yang melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Jadi organ yang terlibatnya adalah kulit lah. Maksudnya dia yang memastikan badan kita ni kalau cuaca panas, badan kita tak akan mengalami kekeringan lah. Jadi dia akan kawal kita punya suhu badan. Kalau cuaca sejuk, macam mana dia akan naikkan suhu badan kita. Okey, seterusnya adalah sistem saraf. Ini pun penting. Organ yang terlibat adalah otak, saraf tunjang dan saraf lah. Apa fungsi dia? Fungsi sistem saraf adalah membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Maksudnya contoh awak macam contohnya tangan awak terkena panas kan. Kemudian dia akan hantar, sistem saraf tu lah yang akan hantar maklumat rasa panas tu ke otak awak. Dan seterusnya otak awak akan memproses maklumat tu dan dia akan bagi arahan pada badan kita. Nak buat apa? Panas, tangan kena panas, nak buat apa? Angkatlah tangan tu daripada contohlah awak kena periuk yang panas ke kan, angkat tangan tu. Ini adalah kerja sistem saraf lah. Dan dia hantar maklumat tu dalam bentuk impuls. Nama message yang dia hantar tu maksudnya rasa sakit tu dihantar dalam bentuk impuls. Namanya awak kena ingat lah. Macam dia umpama macam message lah. Macam message. Macam kita contoh cikgu nak hantar message kepada awak melalui telegram kan. Yang ini kalau sistem saraf ni dia hantar dalam bentuk impuls. Jadi organ terlibat 3 organ ni lah yang sangat penting. Seterusnya sistem peredaran darah. Ini pun sangat penting lah kita tahu. Darah lah yang membawa oksigen. Sebab fungsi sistem peredaran darah ni mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Maksudnya darah ni lah yang akan mengangkut oksigen yang awak sedut tu, yang awak bila awak bernafas awak sedut oksigen kan. Kemudian bila awak makan, awak dapat nutrien daripada makanan tu. Tadi sistem pencernaan dia dah tukar
makanan yang kompleks tu kepada nutrien yang awak boleh serap kan. Jadi nutrien tu dibawa oleh darah. Okey, dan hormon. Hormon ni adalah bahan kimia. Okey, bahan kimia yang dihasilkan oleh badan untuk melakukan fungsi yang tertentu. Okey, jadi yang mengangkut oksigen, nutrien dan hormon ni adalah darah. Darah ni dia akan angkut ke semua bahagian badan kita. Okay, jadi sebab tu kita kita punya badan ni dia kena ada darah yang cukup lah. Kalau darah tak cukup nanti kita kena tambah darah lagi kan. Okay, jadi organ yang terlibatnya adalah jantung dan salur darah. Okay, jantung ni lah yang mengepam darah kita kan. Dan salur darah ni yang menghantar darah ke organ-organ. Okay. Okay, seterusnya sistem respirasi. Okay, sistem pernafasan lah. Sistem respirasi ni dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Okay. Dan organ yang terlibat adalah hidung dan paru. Okay, dua organ ni terlibat dalam sistem respirasi. Okay, seterusnya sistem endokrin. Okay, endokrin ni maksudnya hormon. Okay, maaf. Okay, sistem endokrin ni maksudnya hormon, sistem hormon. Tadi cikgu cakap kan. Okay, dalam badan kita ada 5 hormon, 5 kelenjar hormon. Okay, kelenjar yang mengeluarkan hormon. Okay, yang pertama ni thyroid. Okay, yang kedua adrenal. Yang ketiga pankreas. Okay, yang keempat pituitary. Okay, yang kelima kalau lelaki testis, dan kalau perempuan adalah ovary. Jadi setiap manusia dia ada 5 sistem endokrin ni. Okay, yang mengeluarkan hormon. Okay, kelenjar. Okay, kelenjar hormon ni kelenjar thyroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, pituitary dan testis dan ovary ni dia ada fungsi dia yang tertentu lah yang mengeluarkan hormon. Jadi dia menghasilkan hormon untuk menyelaras tindak balas dalam badan. Okay, maksudnya hormon tu dia diperlukan untuk melakukan tindak balas dalam badan kita. Okay, hormon tu adalah bahan kimia. Okay, contoh cikgu bagi pankreas. Okay, pankreas dia keluarkan hormon yang namanya insulin. Okay, insulin tu fungsi dia apa? Fungsi dia untuk menukar glukos kepada tenaga. Okay, glukos yang ada dalam gula tu dia akan tukar kepada tenaga. Okay, jadi sebab tu kalau orang yang dia mengidap kencing manis, okay, dia disebabkan dia punya pankreas ni ada masalah dalam mengeluarkan hormon insulin. Okay, maksudnya hormon insulin dia tak cukup, jadi badan dia tu tak boleh nak tukar gula yang dia makan tu kepada glukos dan seterusnya tenaga. Jadi gula tu dia simpan dalam badan dan akhirnya menyebabkan dia dapat kena penyakit kencing manis lah. Okay, jadi setiap kelenjar hormon ni dia ada fungsi dia akan mengeluarkan hormon dan hormon tu dia ada fungsi dia yang tersendiri. Okay, yang berguna dalam badan kita. Okay, setiap kelenjar thyroid, adrenal ni dia ada fungsi dia. Kalau adrenal ni pula dia keluarkan hormon yang masa kita rasa takut, kita rasa cemas kan, itu dia keluarkan hormon hormon yang menyebabkan kita rasa takut, cemas dan seterusnya. Hormon tu bila dia keluarkan hormon tu, jadi dia akan bagi isyarat lah dekat kita punya badan, otak kita nak buat apa kan. Kalau awak tak ada rasa takut, boleh tak ada rasa takut? Apa kalau awak rasa tak ada rasa takut, boleh hidup tak? Tak boleh. Kita kena ada rasa takut kan? Tak ada rasa cemas. Contoh macam cikgu rasa tak ada orang, mungkin ada orang dia takut hantu. Ada juga yang tak takut hantu. Ya. Tapi dia akan ada takut benda lain. Contoh macam dia takut lipas. Ataupun cicak, dia akan jadi takut kat situ. Dia mesti akan ada juga benda yang dia fobia, benda yang dia akan tak boleh. Kalau dia tengok tikus,
Dia tengok lipas, tak boleh, dia akan jerit ke apa. Itu semua disebabkan ada hormon ni lah, adrenal. Badan kita mesti ada kena berlaku lah benda tu. Kalau tak ada rasa takut, tak ada rasa cemas tu sebenarnya tak normal. Okay, jadi rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, itu sebenarnya adalah benda yang normal lah. Awak janganlah macam ingat benda tu tak normal pula sampai awak rasa stres. Jangan rasa stres lah. Okay, cuma kita kena belajar untuk kontrol lah. Kontrol kita, kalau kita rasa takut tu, macam mana kita nak kontrol rasa takut tu? Takkanlah kita tak boleh lah takut sangat sampai kita berkurung je kan dalam rumah kan. Mestilah kita kena belajar lah untuk lawan rasa takut kita ke, rasa cemas kita ke. Okey, akhir sekali adalah sistem pembiakan. Okey, sistem pembiakan. Okey, sistem pembiakan ni dia untuk menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Okey, ini sangat penting lah sebab zuriat kita lah yang akan menyambung organisma kan. Ya. Zuriat lah yang akan menyambung kita punya supaya kita punya organisma ni tak pupus. Okay? Jadi kalau lelaki, organ yang terlibat dalam sistem pembiakan ni adalah testis dan sakar. Dan kalau perempuan adalah ovary. Berbeza lelaki dan perempuan. Jadi ada 11 sistem dalam badan manusia yang awak kena tahu setiap fungsi sistem tersebut, dan awak kena tahu apa organ yang terlibat dalam sistem tersebut. Jadi sampai di sini saja bab subtopik 2.1. Nanti kelas yang seterusnya cikgu akan sambung subtopik yang kedua, itu 2.2, subtopik 2.2.